kita juga kena patuh pada arahan kerajaan di mana kita tak boleh keluar memancing lah. Kalau korang tak tahu nak buat apa nanti kat rumah, korang gunakan masa ni untuk kita mancing atas darat. Waktu ni lah kita nak mancing atas darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada kawan-kawan. Selamat datang ke Arif Fishing. Nama aku Arif. Dan hari ni adalah hari tempoh. Kita ni dikenakan perintah kawalan pergerakan yang baru diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, di mana kita semua diarahkan untuk duduk di rumah, stay at home dan jangan keluar. Jadi kita sebagai pemancing-pemancing yang berhemah, kita juga kena patuh pada arahan kerajaan di mana kita tak boleh keluar memancing lah. Tapi sebagai pemancing tega macam aku, macam korang, apa kita nak buat waktu-waktu kawalan pergerakan ni, tak boleh keluar rumah ni? Jadi kita boleh gunakan waktu ini untuk kita berlatih dan kita mempertingkatkan kita punya skill casting lah. Terutama kepada sesiapa yang menggunakan baitcaster, kita boleh gunakan waktu ini untuk kita buat latihan. Aku percaya ramai dalam ni semua kebanyakannya adalah seorang caster pakai baitcaster kan. Tapi aku nak tanya, berapa ramai antara korang yang tahu penggunaan ataupun maksimumkan penggunaan baitcaster ni? Maksudnya korang tahu semua teknik-teknik balingan untuk menggunakan baitcaster. Berapa ramai yang tahu, boleh kata kuasai benda ni? Baik, sejujurnya aku juga tidak berapa nak menguasai, tetapi secara asasnya bolehlah. Jadi hari ni aku nak tunjukkan, sharekan korang satu teknik casting yang mungkin antara korang dah berjaya kuasai dan mungkin ada antara korang yang belum menguasai. Jadi hari ni aku nak share. Baik, dalam casting ni, dalam teknik casting ni kita ada lebih kurang 8-9 cara untuk cast, terutamanya pakai baitcaster. Cara casting lah. Baik, yang pertama overhead cast, baling atas. Kedua underhand cast, baling bawah. Ketiga side arm cast, baling dari tepi. Ketiga backhand cast. Kemudian kita ada frontal cast, baling depan saja. Lepas tu kita ada spiral cast. Macam ni spiral cast. Kita ada juga pitching, kita ada flipping, skipping. Itulah kot, cukup kot. Itu antara-antara teknik casting yang kita kena kuasai lah, supaya memudahkan kita untuk cast. Terutamanya sebab kita cast ni bukannya sentiasa kat kawasan lapang. Terutama kalau kita boating. Waktu kita boating tak semestinya kita akan cast di kawasan-kawasan yang lapang. Ada time ada pokok kat atas, ada time ada orang kat belakang. Jadi teknik-teknik casting ni lah untuk kita gunakan. Jadi set yang hari ni aku gunakan adalah Shimano Conquest DC saiz 50, kayuhan kanan. Aku main kayu kanan. Dan rod ni aku pakai Daiko Charisma Stick, line weight 10-16. Main line aku pakai Seahawkso 15 pound. Dan leader di sini aku pakai 20 pound. Okay. Jadi hari ni untuk praktis ni aku pakai casting plug ataupun dia panggil practice sinker. Nama-nama lain dia lah. Okay, practice sinker ni mana nak beli? Aku beli dengan EBSF. Harga dia dalam RM20 tak silap aku. Okay, ini dia barang dia. Okay. Kalau korang perhatikan, practice sinker ni dia ada saiz M dan saiz L. Okay, untuk kelas rod aku ni 10-16 ni dia kategori medium. Jadi aku ambil saiz L, di mana dia punya lure weight dia setengah ounce dan 3 suku ounce. Kalau dalam gram lebih kurang 7 gram dan 21 gram, 20 gram macam tu. Okay, teknik yang aku nak kongsikan hari ni adalah teknik pitching. Teknik pitching, teknik di mana salah satu teknik yang kita perlu kuasai, terutama bila kita boating atas boat. Kita tengok, aku tunjukkan sekarang cara dia. Okey. Jadi aku nak mulakan tutorial ataupun cara-cara untuk kita mulakan macam mana kita nak cast cara pitching ni. Okey, pertama sekali aku nak bagi tahu, pitching ni ada popular digunakan oleh bass angler. Bass angler ni di negara-negara barat lah, ataupun di negara-negara luar negara yang ada largemouth bass, di mana dia orang akan gunakan teknik ni sebab ikan bass ni, largemouth bass ni, LMB ni, dia adalah ikan yang sensitif. Ikan sensitif pada
kocakan air dan sebagainya lah. Jadi teknik ni digunakan untuk meminimumkan kocakan air ketika gewang tu landing pada air, permukaan air. Dan juga teknik ini digunakan kerana sebab base punya kawasan ni, kawasan yang kadang-kadang ada struktur ataupun ada yang terpaksa memerlukan untuk kita baling di bawah. Bukan skipping bukan skipping. Ini kita macam hantar gewang tu, kita hantar gewang ni sebab untuk kita cast pitching ni, kedudukan kita dengan sasaran tidak jauh. Lebih kurang bawah daripada 15 meter, 10 meter macam tu je. Kita tak pergi ke 30 meter tak, kita dekat. Jadi teknik ini digunakan lah. So, okey. Untuk setting untuk pitching ni tidak perlu tidak susah lah. Macam mana kita setting secara asas. Kalau mudah kepada yang beginner. Ya sayang. Kejap Lah kenapa anak abah jadi macam ni. Kejap. Okey, kita sambung dengan anak kacau. Okey. Untuk setting, biasa kalau pakai reel apa saja pun, centrifugal ke, magnetic ke, ataupun DC ke, kita setting yang secara biasalah ataupun ikut keselesaan tuan-tuan. Maksudnya macam mana cara cast tuan yang waktu overhead cast biasa tu, gunakan setting yang sama aja. Boleh. Tapi jangan terlampau cair lah. Okay? Jangan terlampau cair sebab dia boleh merisikokan backlash. Jadi untuk kalau kata setting yang normal lah, yang biasa, okay, macam saya pakai DC, saya pakai medium. Okay, dan spool ni kita akan setting, kita lepaskan sampai bawah. Ini tak bernes lah. Okay, macam ni. Okay, tak bernes. Okay, so itu setting dia. Biasa kesilapan cakap diorang buat jentik macam ni. Salah. Sebab bila kita jentik macam ni, kita tak akan dapat accuracy dan dia punya swing tu tak cantik. Okey, bila kita pitching ni, kita nak bagi nampak dia punya luar ni swing tau. Macam kalau kita belajar apa tu, dia macam ni, dia swing. Siu macam tu. Macam ni kan? Dia swing. Macam tu. Okey. Jarak antara luar dengan kita nak pegang ni jangan terlampau jauh dengan reel. Jangan terlampau panjang, jangan terlampau pendek. Okey, jadi jarak yang ngam sekali adalah macam ni, atas reel, ngam atas reel lah. So ini jarak yang ngam. Okey, cara pegang rod pula, kita lepaskan rod ni bila kita tarik tu. Nampak kita tarik dalam masa yang sama, butt rod ni melepasi lengan kita. Macam ni. Jangan kita halang bawah ni. Kalau halang macam ni, kita tahan macam ni untuk kita gunakan untuk kita main underhand cast. Kalau kita nak main pitching, kita kena lepaskan dia. Jadi macam ni, cuba kalau mula korang buat gini, tahan, lepaskan dulu. Okey. Lepaskan luar ni, cuba dia lepaskan ngam-ngam, anggap jalan ni air. Alah, belit-belit pula. Okey, anggap jalan ni air. Tengok. Lepaskan tu ngam-ngam je. Jangan touch. Kalau touch maknanya korang dah terkena air lah. Jadi kita agak-agak. Nampak? Jangan lepas dulu. Kita lepaskan ngam-ngam je. Okey, itu. Training dia punya swing dulu korang. Korang training swing dulu bagi cun-cun. Jangan kena darat lah. Jangan kena air. Okey. Sekali. Okey, paras ni. Ambil. Okey, nampak? Practice dulu. Okey. Then bila dah dapat swing dia cantik, cuba lepaskan. Bila dia swing ni, korang launch dia. Lepaskan thumb. Right. Jadi kita akan gunakan dia punya daya swing ni untuk dia pergi lah. Saya tarik, lepas. Alright. Buat lagi. Alright. Okay, sekali lagi. Alright. Okay, kalau nak kuat, ada setengah orang yang tak dapat nak kuat. Itu mesti masalah dia sama ada ditarik terlalu panjang. Jadi macam tu je. Tak boleh. Jadi korang kena tarik ngam-ngam macam ni. So kalau nak kuat, launch dia kuat sikit.
Yang penting lure tu bergerak pada lantai lah. Okay. So itu kunci kejayaan untuk pitching cast. Okay. Dah dapat ya? Dapat. Alright. Practice. Okay. Practice make perfect. Okay. Cuba kita nak dapatkan accuracy ataupun kita dapatkan distance yang jauh sikit. Okay. Tarik jauh sikit. Launch. Okay. Launch. Lagi sekali. Okay. Nampak tak? Jadi teknik ni dia rapat dengan air. Jadi bila landing dengan air tu, dia tidak buat noise lah, tak bising. Okay. Nampak? Alright. Okay, now aku nak tunjukkan korang macam mana tahap accuracy aku punya balingan. Okay, aku akan letakkan halangan di situ. Kejap lah, aku setting dulu. Okay, aku nak tunjukkan korang accuracy balingan antara aku dengan baldi tu. Cuba. Okay. So itu satu. Jatuh pula. Tak apa, biar. Abang tak balingkan dalam baldi tu. Biar. Okay. Cuba lagi sekali. Okay, tak masuk tapi dia lalu bawah. Praktis ya, praktis. Okay. So benda ni kena praktis sebab tinggi. Okay, aku tunjuk lagi sekali. Right, masuk ah. So itu kita nak baling secara accuracy. Jadi itulah dia sedikit sebanyak perkongsian yang aku boleh sharekan kepada korang. Okay, harap-harap korang dapat gunakan apa yang aku share ni untuk korang berlatih dan memperbanyakkan ataupun mempertajamkan lagi skill korang dalam handling baitcaster dan juga main casting lah. So sempena cuti yang panjang 14 hari ni, mungkin aku akan sharekan lagi cara-cara casting, teknik-teknik casting. Okay, cuba korang bagi tahu dalam komen apa lagi teknik casting yang korang nak aku tunjukkan. Kecuali skipping lah. Skipping tak boleh buat atas darat, kena buat atas air. Tapi cara-cara ni insya-Allah aku boleh sharekan kepada korang. Okay, thank you pada yang dah subscribe, thank you pada yang tonton video ni. Kalau korang suka, klik like. Kalau korang tak suka, korang tinggalkan pandangan korang dekat komen apa lagi aku perlu perbarui. Okay guys, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi next video. Ingat, jangan keluar rumah, stay at home. Gerak lu.